Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas hafazan hadis 5 Ibnu Sina bersama dengan Cikgu Falah. Alhamdulillah, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertamanya kita syukur pada Allah kerana kita dapat bertemu lagi dan kita sudah masuk hadis yang keempat, minggu keempat hadis kita. Ustaz bercadang untuk kita teruskan hadis keempat kerana hadis-hadis ke depan tu Ustaz tengok dia makin panjang. Jadi hadis yang keempat ni agak pendek, jadi kita akan teruskan dahulu insya-Allah. Dalam masa yang sama kita akan terus ulang kajilah hadis yang pertama hingga hadis yang keempat. Kalau masih ingat hadis yang pertama tentang habatus sauda, masih ingat habatus sauda? Habatus sauda sebagai penawar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil habatis sauda'i shifaa'un min kulli da'in illa sam. Pada habatus sauda itu penyembuh dari segala penyakit kecuali mati. Jadi Ustaz harap masih ingat hadis yang pertama. Kita tengok buku ni, daripada buku ni anak-anak boleh pastikan ada bersama dengan anak-anak pelajar. Tengok hadis yang kedua, kita belajar tentang 3 cara penyembuh penyakit. Jadi ajar oleh Rasulullah ada 3 kaedah, tetapi yang Rasulullah sarankan kita 2 sahaja. Satu itu ditegah oleh Rasulullah. Yang pertama ialah dengan meminum madu, yang kedua dengan berbekam ataupun hijamah, dan yang ketiga ialah dengan memanaskan besi, melayurkan ataupun selar kepanasan api pada tubuh, dan ini dilarang. Hadisnya berbunyi, hadis yang kedua, 3 cara penyembuh penyakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa'u fi thalathatin syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati anil kay. Penyembuh itu pada 3, pada meminum madu, dan pada turisan bekam, dan melayurkan kepanasan, dan aku menegah umatku dari melayurkan kepanasan. Jadi masih ingat hadis yang kedua ini tentang 3 cara penyembuh penyakit. 2-nya dibenarkan oleh Rasulullah, dan yang ketiga itu waqayyatin narin, itu dihalang ataupun dicegah Rasulullah kan ia boleh memudaratkan kita. Okey, itu yang kedua. Hadis yang ketiga, minggu lalu kita telah pun belajar tentang kelebihan ataupun sebenarnya bukan kelebihan tetapi satu tips daripada Rasulullah SAW, satu perumpamaan, iaitulah orang yang membaca Al-Quran ini seperti tuan unta. Orang yang menghafal Al-Quran seperti tuan unta. Dia mesti jaga hafalan dia. Dia mesti sentiasa murajaah, mengulang-ulang hafalan dia supaya hafalannya tidak hilang. Kerana Al-Quran ini seperti unta yang diikat. Jika kita ikat dengan kemas, pegang dengan kemas, sentiasa mengulang kaji dan buat mengulang-ulang hafalan kita, maka ingatan itu akan kuat dalam minda kita. Tapi jika dirungkaikan, maksudnya kita tidak jaga hafalan kita lama tak baca Quran, maka hafalan itu akan hilang. Seperti unta yang terbang tu. Ingat lagi tak gambar unta terbang tu? Gitulah. Zahabat, maka dia akan pergi meninggalkan kita. Sama juga hadis yang kita hafal ni, hadis 1, hadis 2, hadis 3 ni mesti diingat. Kalau diulang-ulang insya-Allah akan ingat. Tapi kalau atlaqaha zahabat, kita rungkaikan, kita tak ulang, tak baca, maka dia akan pergi. Okey. Baik, hadis yang ketiga kita baca, ahli Al-Quran umpama tuan unta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sesungguhnya misalan ahli Al-Quran itu seperti tuan unta yang tertambat, jika masih ditambat ke atasnya maka ia tidak akan ke mana-mana. Jika dirungkaikan ia akan pergi. Jadi begitulah. Segitu juga hafalan hadis ini. Kalau tak diulang, tak dibaca, tak diperingatkan, maka akan lupalah. Jadi ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak kita sentiasa ulang hadis yang telah kita pelajari ni, kita akan ingat dan ingat sampailah kita bertemu dengan Allah SWT. Biar dalam dada kita ada hadis yang kita hafal. Bila kita bertemu Rasulullah di hari akhirat, ada bukti kita cinta pada Rasulullah, ada hadis Rasulullah dalam dada kita selain daripada Al-Quran yang kita hafal. Boleh? Okey. Baik. Ustaz nak sebut sekali lagi, kalau bila kamu menghantar hafalan-hafalan hadis kamu, yang ustaz akan semak adalah bacaan kamu dan juga sebutan kamu. Jadi pastikan dibaca dengan betul. Kerana apabila kita silap membaca, sama ada barisnya, misalnya ha dibaca hi, ha dibaca hu dibaca ha, maka kesilapan itu kadang-kadang boleh mengubah makna. Begitu juga dengan huruf, kadang-kadang ada yang tertukar, innama jadi innaha. Jadi yang ini memang ustaz takkan kompromi lah, kamu kena hantar semula kalau ada kesilapan macam tu. Tapi di sudut terjemahan, erti selagi maknanya itu tidak lari daripada maksud asal, maka itu tidak ada masalah. Tidak mesti terikat dengan teks bahasa Melayu yang ada dalam ni. Selagi maknanya itu tak lari daripada maksud asal, maka ustaz terima. Tetapi dalam konteks teks bahasa Arab, itu mesti tepat. Kerana kadang-kala bahasa Arab ni dia unik. Kita silap satu huruf atau tertinggal satu huruf atau tambah satu huruf, dia boleh menukar maknanya. Jadi pastikan kamu berikan tumpuan pada teks Arab itu, dibaca dengan betul. Yang mana ada sabdu, ada syaddah, itu mesti dibaca dengan syaddah, dibaca dengan sabdu. Baris atas dibaca atas, di bawah dibaca bawah, depan dibaca depan, tanwin dibaca tanwin, supaya tidak berubah maknanya. Baik, seterusnya kita akan tengok hadis yang keempat. Boleh tengok slide yang ustaz sediakan. Kelas hafazah hadis 5 Ibnu Sina, hadis keempat, kelebihan solat berjamaah. Boleh tengok tu. Tengok tu Okey, hari ini 16 Februari. Baik, tajuk hari ini ialah kelebihan solat berjamaah. Kita dah tengok belajar macam mana perubatan cara Islam, kita dah tengok kelebihan ahli Quran. Hari ini kita nak tengok pula solat berjamaah. Okay, solat berjamaah, bila sebut solat berjamaah, kita tentu biasa kalau kita lelaki, murid-murid lelaki misalnya, kalau ke masjid solat Jumaat misalnya, akan biasa ternampak di atas ataupun di masjid, di tak papan tanda misalnya disebut solat berjamaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat atau 20 kali ganda. Maksudnya lebih afdal. Solat berjamaah ini lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Maksudnya kalau kamu solat sendirian, ustaz bagi RM1. Kalau kamu solat berjamaah, ustaz akan bagi RM27. Jadi mana yang kita nak? Sebab itu kita kena lazimi solat jemaah, khususnya pelajar-pelajar lelaki. Untunglah siapa yang rumahnya dekat dengan masjid ataupun surau. Tapi dalam waktu PKP ni mungkinlah kita tak dapat pergi, kan? Tapi kita boleh juga wujudkan ataupun lakukan solat berjamaah di rumah. Sama ada kamu sebagai imam kepada ibu kamu, pelajar lelaki khususnya, ataupun kamu menjadi imam kepada abang, menjadi makmum kepada abang ataupun kepada ayah kamu. Solat berjamaah ni sekurang-kurangnya 2 orang. Yang penting ada imam dan ada makmum. Itu sudah dikira solat berjamaah. Tetapi lebih banyak jemaah itu, lebih baiklah jemaah itu, lebih besar pahalanya. Okey. Dan hadis kali ini pula, kalaulah hadis yang kita sedang tengok ini menyebut secara umum solat berjamaah 27 kali ganda lebih baik daripada solat sendirian.
Tapi dalam hadis yang akan kita baca hari ini, yang dimasukkan dalam buku atau silibus hadis tahun 5 ini, menceritakan tentang solat waktu yang khusus, iaitulah solat Isyak dan solat subuh. Solat jemaah itu 27 kali ganda secara umum, tapi solat Isyak ada keistimewaannya lagi jika ditunaikan secara jemaah, dan solat subuh lebih istimewa jika ditunaikan secara berjemaah. Jom sama-sama kita saksikan hadis ini. Baik, kamu boleh rujuk kepada buku kamu, sama saja kelebihan solat berjemaah. Hadis keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Ya, artinya barang siapa yang sembahyang Isyak berjemaah, maka seolah-olah dia mendirikan sebahagian malamnya, dan barang siapa yang bersembahyang subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan malam seluruhnya. Baik, kita cuba lihat satu persatu hadis ini. Secara hadis ini sebenarnya agak mudah, walaupun panjang tapi agak mudah untuk dihafal kerana ada pengulangan. Misalnya man shalla itu diulang, fi jama'atin itu diulang, fa ka'annama qama itu juga diulang. Jadi ada perubahan sikit-sikit je. Jadi kamu insya-Allah akan mudah menghafal. Kita tengok. Pertama, man shalla. Man artinya siapalah. Dalam bahasa Arab man artinya siapa. Mungkin ada pelajar yang biasa mendengar nasyid man ana laulakum, kan? Itu nasyid. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu man ana saya. Man ana ialah siapa saya, siapalah diriku, siapalah saya jika tanpa kamu. Itu nasyid itu tentang guru lah, tentang pengorbanan guru. Tak ada artinya saya ni kalau tanpa guru. Jadi itu man itu maksudnya ialah siapa. Jadi hadisnya juga menyebut barang siapa. Solat dengan maksud solat lah. Solat. Kita kalau solat, niat kita solat, kita sebut usolli. Jadi sod lam ya tu solat, solat dalam hadis ini bermaksud solat. Jangan silap pula selawat pula. Ini maksudnya ialah solat. Solat. Siapa yang solat? Solat apa? Al-Isya'a, solat Isyak. Isyak kita faham, waktu Isyak. Fi jama'atin, secara berjamaah. Jamaah itu maksud jama'atin, maksudnya jemaah lah. Maknanya lebih daripada seorang, dua orang dan lebih, itu dikira solat jemaah. Faka'annama, seolah-olah. Faka'annama artinya ialah seolah-olah. Qama artinya dia berdiri dengan maksud berdiri menunaikan solat. Nisfa artinya separuh. Kita mungkin akan dengar perkataan seperti nisfu Sya'ban, nisfu Rajab, kan? Jadi nisfa artinya separuh, al-lail artinya malam. Jadi nisfal lail ialah separuh malam. Dibayangkan orang yang solat Isyak secara berjemaah, maka di sisi Allah seolah-olah dia telah menghidupkan ataupun berdiri, qama, bangun malam separuh malam. Jadi kau bayangkanlah kalau solat Isyak atau malam ini ada 12 jam, kan? Artinya 6 jam dikira kamu solat, berdiri menunaikan solat jika kita solat Isyak secara berjamaah. Hadis ini disambung, man shalla subha. Macam tadi juga, siapa yang solat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, fa ka'annama, seolah-olah, qama, dia telah bangun mendirikan solat, al-laila kullah. Lail itu dengan maksud malam, kullahu maksudnya seluruhnya, sepanjang malam. Jadi kalau malam itu 12 jam, sepanjang malam itu dikira dia mendirikan solat jika dia solat subuh berjamaah. Jadi ini kelebihan yang Allah beri pada orang yang solat subuh berjamaah dan juga solat Isyak berjamaah. Jadi kita ambillah peluang ni untuk solat Isyak, solat subuh. Walaupun PKP ni kita tak boleh untuk hadir ke surau atau masjid, kita boleh hidupkan solat jemaah di rumah. Ajak mak, ajak ayah, ajak abang, ajak kakak untuk solat berjemaah. Kerana kelebihannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa? Kenapa besar fadilatnya? Kerana pada dua waktu ni manusia mengantuk, manusia dah letih. Waktu Isyak manusia
letih siang hari, waktu tu dia dah mula mengantuk. Lepas makan nasi dia mengantuk dah. Jadi waktu tu rasa berat, tapi dia lawan juga, dia mujahadah, dia bangun juga untuk solat isyak berjemaah, maka Allah beri ganjaran yang besar untuk dia. Dan pada waktu subuh pula kita masih lagi dalam mood tidur, jadi kita nak bangun, nak lawan nafsu kita untuk terus tidur, tapi kita lawan, kita mujahadah, maka Allah akan beri ganjaran yang besar pada kita. Jadi sebab itu jangan kita pandang remeh pada solat jemaah ni. Kita usahakanlah untuk solat berjemaah isyak dan subuh kerana fadilatnya sangat besar. Baiklah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya bagaimana untuk menghafal hadis ini? Baik, untuk menghafal hadis ini kita gunakan nada seperti selawat. Siapa yang pernah dengar Shalla alaikallahu ya adnani, jadi kita guna nada itu. Kelebihan solat berjemaah, hadis keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Dapat? Jadi kita gunakan irama selawat itu untuk memudahkan hafalan kita. Ustaz akan ulang 3 kali sambil-sambil kamu ikut perlahan dan cuba dapatkan rentaknya dan cuba hafal. Mudah-mudahan akan membantu hafalan kamu. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Jadi begitulah. Untuk terjemahan ataupun erti kepada hadis ini, Ustaz rasa agak sukar nak dilagukan. Jadi tapi Ustaz rasa kamu boleh faham. Man shallal isya', siapa yang solat isya' fi jama'atin, secara berjamaah, fa ka'annama, seolah-olah, qama, dia telah berdiri menghidupkan, nisfal lail, separuh daripada malam. Wa man shalla subha, dan siapa yang solat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, faka'annama, seolah-olah, qama, dia telah bangun mendirikan solat al-laila kullah, malam itu seluruhnya, sepanjang malam. Jadi hadis ini kamu cuba hafal. Dan sebagai tugasan untuk minggu ini, murid-murid dikehendaki menyalin semula teks hadis keempat yang kita telah baca tadi sebanyak 3 kali di dalam buku tulis. Salin sebanyak 3 kali dalam buku tulis, teks bahasa Arab dan juga maknanya. Yang kedua, hantar tugasan itu pada 19 Februari 2021, hari Jumaat ini, bersama-sama dengan tugasan minggu lepas. Kalau lupa, Ustaz ingatkan semula, tugasan minggu lepas adalah tulis hadis ketiga sebanyak 3 kali. Tugasan minggu ini, hadis keempat sebanyak 3 kali juga. Okey, pastikan dihantar.
Dan yang ketiga, seperti biasa, pelajar-pelajar yang telah pun menghafal hadis ini bolehlah menghantar rakaman suara ataupun rakaman video kepada ustaz untuk ustaz semak, dan jika kamu dapat hafal dengan baik, boleh minta waris kamu tanda tangan di belakang buku. Jadi sekadar itu sahaja kelas untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu hadapan. Saya doakan mudah-mudahan PKP ini akan segera berakhir, kita dapat kembali ke sekolah dan kita dapat teruskan pengajian seperti biasa. Jaga diri, jaga iman, jaga amal. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.